2 3 hari lepas saya diinterview oleh Sinar Harian dalam satu forum, dan dalam forum itu saya bercakap mengenai poster boy yang yang sepatutnya kena kita dah mula tonjolkan. Dan poster boy itu sepatutnya dah dinamakan secepat mungkin sebelum kita nak menghadapi pilihan raya sebenarnya. Jadi bila kita dalam menghadapi pilihan raya, kita kena ada satu nama besar, dan saya cadangkan, saya kata kena letakkan UMNO sebagai sebagai parti yang untuk PRN inilah. Sekurang-kurangnya PRN ini untuk parti yang menjadi parti yang champion atau mendepani pilihan raya di Kedah, Kelantan, Janggut Terengganu. Sementara itu di Negeri Sembilan dan juga Selangor, iaitu PKR, Pakatan Harapan yang akan lead. Di Penang, di Penang kita kata DAP yang akan lead. Itu yang paling penting, kan? Bila kita berbahagi tugasan sedemikian, jadi kita akan ada fokus kepada kemenangan. Itu saya cakap. Cuma saya tak sempat cakap habis lah. Baik. Sebelum kita cerita yang bab itu tentang poster boy dan sebagainya, saya bawa ulasan mengenai sekanan menteri yang ditahan oleh SPRM dengan perkara ini. SPRM tahan pegawai kanan Menteri Sumber Manusia. SPRM telah menahan seorang pegawai kanan Menteri Sumber Manusia, V. Siva Kumar ketika serbuan di kementerian itu di Putrajaya pagi ini. Ketika dihubungi Ketua Putrajaya SPRM, Azam Baki mengesahkan bahawa tangkapan itu berkaitan dengan dakwaan rasuah yang melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing. Kes rasuah berkaitan kuota atau pengambilan pekerja asing katanya. Laman The Vibes melaporkan tangkapan itu berhubung dakwaan mereka yang terlibat telah menubuhkan agensi pengambilan pekerja asing untuk mendapatkan kelulusan kementerian walaupun ada konflik kepentingan. Difahamkan semasa siasatan SPRM bertumpu kepada individu lain dalam kementerian dan agensi berkaitannya. Sumber industri memberitahu Malaysia Kini bahawa individu yang ditahan itu adalah pegawai kanan yang boleh mempengaruhi kelulusan kuota pengambilan daripada agensi pekerja. Bulan lalu, Siva Kumar mengumumkan permohonan dan kelulusan kuota pekerja asing termasuk melalui pelan kelonggaran pengajian pekerja asing digantung sementara. Ketika itu, dia berkata langkah itu membolehkan majikan yang diberi kuota untuk mula merangka perancangan bagi kemasukan pekerja asing. Donate to upgrade your computer so hello Buster Fahmi. Tak apa Fahmi, tak apa. Okay. Jangan risau. Thank you very much. Now, ini saya nak komen juga berkenaan dengan apa yang disebut oleh Bersih, oleh NGO Bersih. Bimbang kerajaan tumbang, Bersih gerasa lakukan reformasi. Ancaman bahawa kerajaan hari ini bakal tumbang semakin menghampiri tanpa pelaksanaan reformasi, kata pengurusi Bersih Thomas Fan. Bercakap dalam pelajaran laporan tahunan Bersih 2022, dalam talian di Facebook hari ini dia berkata bahawa reformasi diperlukan bukan saja untuk membawa kesetujuan politik jangka panjang, tetapi juga untuk menghapuskan sebaran tekanan mengenai kemungkinan pertukaran kerajaan. Fan berkata kerana negara ini berada dalam situasi yang sama seperti selepas PRU ke-14 ketika PH menerjui negara. Apabila PH membentuk kerajaan, jangkaan semua ialah mereka mempunyai tempoh 4 atau 5 tahun untuk membentuk institusi untuk membawa pembaharuan institusi. Tapi mereka hanya mempunyai 22 bulan berkuasa. Kepimpinan itu masih berleluasa hari ini semata-mata kerana keadaan politik masih agak status quo seperti PRU 14. Ada kemungkinan kerajaan ini tidak berkekalan. Atas sebab itu kita lihat gerakan politik, rakan kongsi mereka untuk mendapat pengampunan buat Najib dan mengugurkan pertuduhan terhadap timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Semua ini adalah spekulasi dan gerakan di belakang tabir, katanya. Baik, saya nak komen mengenai perkara tersebut. Thomas Fan, tak apalah, dia sebagai NGO Bersih, dia tanggungjawab lah nak mengemukakan pendapat beliau sebenarnya. Namun begitu, kita tengok tadi bahawa pegawai kanan Menteri Sumber Manusia telah ditahan. Bekas Menteri Besar Perlis daripada UMNO, Parti UMNO juga telah ditahan dan didakwa. Kita tengok daripada segi reformasi, sebenarnya perkara itu sudah berlaku. Tetapi kalau macam saya kata, kita buat reformasi, kita bukan buat revolusi. Revolusi ni arti kata kita serang, kita kuditat, kita buat peperangan, contoh kerajaan kita buat baru, esok kita laksana semua segala-galanya baru. That is revolusi. Reformasi is a process. Reform adalah satu proses dan dia kena dimulakan dengan beberapa sektor dan beberapa agensi terlebih dahulu, terutama polis, SPRM dan sebagainya. Dan juga reform ni sebenarnya adalah satu mentality. It's a mentality, tuan-tuan. Saya nak cerita, it is very difficult. Jangan anggap senang, jangan anggap kita semua ni boleh, orang kata apa, boleh terselamat daripada ujian ini. It is extremely difficult. Tiba-tiba kat depan kita, daripada kita tak ada duit atau duit tak banyak, suddenly in front of us, kita ada peluang berjuta, berbilion ringgit untuk kita sakau.
extremely difficult. Even saya pun tak jamin saya boleh terselamat daripada ujian tersebut. In front of us, ada potential untuk kita nak sakau billion and million and hundreds of million ringgit. And we can be forever rich. Kita boleh jadi kaya dalam kadar yang cepat dan segera. It's difficult. Mula-mula mungkin boleh lah seorang cucuk, dua cucuk, tiga cucuk. That is why reform ini bukan setakat kita kena ubah sistem. The most important thing, reform ni adalah untuk ubah mentaliti. Mentaliti pegawai kerajaan, mentaliti menteri, mentaliti pegawai menteri, mentaliti kerajaan itu sendiri. Nak buat reform ni tuan-tuan, especially dalam keadaan di mana kau tak berkuasa sepenuhnya. You have to share the cake dengan parti lain yang ada kemungkinan boleh nak menjatuhkan kerajaan yang ada. Kemungkinan untuk dia nak tarik sokongan itu ada. Kita tak boleh nak menafikan. Ada yang kata 15 orang daripada UMNO dan Barisan Nasional akan menarik diri untuk memberi laluan kepada PRU. 15 orang tarik diri, dia takkan jadi PRU baik. 15 orang tarik diri, jatuh, PRN kena buat. 15 orang itu berkemungkinan besar, dia boleh, mungkin tak boleh, bertanding di bawah parti yang lain. Ada kemungkinan, mungkin. That's beside the point. Tetapi PRK akan berlaku kalau sekiranya mereka menarik sokongan. Soalannya, dia nak tarik sokongan, dia nak sokong siapa? Bersatu. Dia nak sokong PAS. Dalam keadaan kedua-dua parti ni, dana tak ada tuan-tuan. Dia cerita ni, beza tahun 2022, sebelum 2022, zaman Hamzah Zainuddin boleh pergi ke Sabah dan tumbangkan kerajaan Sabah, itu beza. Mereka pada masa itu kerajaan, mereka ada dana, mereka ada kedudukan, mereka ada ada benda yang dia nak boleh offer kepada orang. Sekarang dia nak offer apa? Sekiranya kami jadi kerajaan, kami boleh bagi sekian kepada kamu. Ya, kalau PRK itu boleh menang lah. Dalam PRK, pilihan raya kecil nanti, kalau 15 orang tu tumbang, nak kena buat pilihan raya kecil, kamu dah dapat dana daripada mana? Dan yang menang itu adalah UMNO Barisan Nasional. Kamu nak letak parti siapa bertanding? Bersatu. Mereka kalah sebelum ini dengan UMNO dan BN lah. Apa yang meyakinkan kamu selepas ini mereka boleh menang dengan UMNO dan BN? Sebelum ini jadi kerajaan pun mereka kalah. Jadi membangkang, macam mana mereka nak menang? Akaun dah kena beku, duit dah tak ada. So, logik fikir lah. Logik fikir. Benda tu logik fikir. Okey, cara lain. Apa cara lain? Now, am I saying kerajaan ini tidak boleh tumbang? Saya kata tuan-tuan, ni saya bagi tahu. Anything can and could happen. Segala-galanya boleh berlaku. Possibility tu ada. Tapi probability tu ada ke tidak? Kalau kita tanya possible tak is? Possible. Possible tak is Iswardi terbang? Boleh. Tiba-tiba saya tumbuh sayap dan saya boleh terbang. Possible. Kan possibility tu ada. Manalah tahu tiba-tiba ada karamah kan? Possible. Tetapi probable ke tidak? Kemungkinan itu berlaku berdasarkan kepada calculation tu ada ke tidak? Jawapan saya sukar. And even if it happen, untuk bertukar kerajaan kerana 15 orang ini telah meletak jawatan, agak sukar kerana apa? Mereka kena bertanding lawan dengan parti yang menang sebelum ini, yang sekarang ini sudah menjadi kerajaan. Dan kalau kita fikir secara logik tuan-tuan, kalau kita fikir secara logik lah, kenapa Zahid nak bekerjasama dengan Bersatu? Kita tak payah tanya siapa bakal jadi Perdana Menteri, tapi kita tanya soalan ni. Kenapa Zahid nak bekerjasama dengan Bersatu? You know, the parti yang paling Zahid benci, saya tak cerita UMNO, Zahid benci, selain daripada Pakatan Harapan, even Pakatan Harapan kurang, tapi still lebih benci semasa pilihan raya sebelum ini, adalah Bersatu. Kenapa? Tonton tengok, sewaktu Bersatu menjadi Perdana Menteri, menjadi kerajaan, Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, apa yang dia buat pada Zahid? Presiden UMNO, apa yang dia buat kepada Presiden UMNO tuan-tuan? Apa yang Bersatu buat kepada Zahid? Dia malukan Zahid. Dia letak Zahid dalam jawatan, tak ada. Presiden UMNO tak ada jawatan. Sebaliknya, dia naikkan budak dia, naik presiden tu, naikkan dalam kedudukan yang tinggi. Kemudian bila Majlis Tertinggi UMNO membuat resolusi supaya tidak ada orang UMNO memegang jawatan tertinggi di dalam kabinet, melainkan presiden diangkat, diangkat mereka-mereka yang muka tak malu tuan-tuan. Diangkat muka-muka tak malu. Siapa muka-muka tak malu? Anwar Musa. Terus dipecat. KJ.
terus digantung dan dipecat. Noh Omar. Kita tengok muka-muka yang sebelum ini, dan ada yang dah digugurkan. Adham Baba, ada yang digugurkan. Sebab Azalina Osman, di last minute dia pusing. Dia sokong Zahid sebagai antara 10 orang yang pergi menyokong Zahid untuk meletak jawatan, menyokong Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Tetapi apa yang berlaku? Macam mana mereka memperlakukan Zahid Hamidi? Now, soalan saya, apa bezanya kalau selepas ini? Apa yang mereka boleh jamin kepada Zahid Hamidi sehingga Zahid Hamidi kata, baiklah, aku terima tawaran kau. The only position yang dia boleh offer kepada Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Itu je. Sebab kalau dia kata Zahid Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri, Zahid akan kata, sekarang aku timbalan Perdana Menteri. So, apa isu dia? Aku timbalan Perdana Menteri. Nothing less than TPM. Perdana Menteri? Mungkin. Ini bukan cerita akan berlaku. Mungkin, dia kata. Now, kalau dia offer Zahid Perdana Menteri, tuan-tuan fikir, musuh nombor 1 UMNO siapa, tuan-tuan? Bersatu. Kenapa? Again, cerita saya, Bersatu sebelum ini, apa dia buat? Dia pergi bunuh UMNO. Kan saya cerita sebelum ini, produk Bersatu, produk PAS, produk UMNO sama. So, apa Bersatu akan buat? Bersatu bukan bodoh. Masa dia jadi kerajaan tahun 2020, dia akan bunuh UMNO. Saya cakap, dalam live saya cakap, dia akan bunuh UMNO. Dia akan bunuh UMNO. Dia akan bunuh UMNO. Tengok apa PRU punya keputusan. Tengok apa yang berlaku kepada, ialah Kelantan kita tahu, Kedah. Apa berlaku dekat Terengganu. Apa berlaku dekat Pahang. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Johor. Apa yang berlaku di negeri di Melaka. Pertembungan itu memang hasrat Bersatu, memang nak bunuh UMNO. And that is why kenapa ratusan juta, mungkin sampai ke almost billion, dibelanjakan untuk pilihan raya, bukan ialah demi berkuasa satu hal, tetapi demi nak bunuh UMNO. And now tiba-tiba ada orang kata, oh sekarang ini UMNO akan bekerjasama dengan Bersatu. Boleh, tapi kena jadi balaci je lah. Nak ke UMNO jadi balaci Bersatu lagi? That is the question yang kena dijawab. Tapi sebelum kita bawa ke benda tu, saya cerita tentang poster boy tu, saya kata berkenaan dengan Zahid kan, Mujahid, berkenaan dengan Mujahid. Saya tak go sebelum kita cerita Mujahid lah, kita cerita tentang apakah dapatan daripada Merdeka Center. Ini saya dah bentangkan hari itu sebenarnya, tapi dapatan lah. Dapatan daripada Merdeka Center baru-baru ini, pada 13 April, hari inilah. Baru-baru ini, dapatan kajian oleh Merdeka Center mendapati Perdana Menteri Anwar Ibrahim memiliki populariti sebanyak 68% daripada rakyat. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa demikian? Bagaimanapun dalam tempoh singkat, popularitinya melonjak begitu tinggi, sedangkan tiada nampak perubahan ketara dalam pentadbiran beliau, baik dari segi ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Secara umumnya, kerajaan baru cenderung menikmati tahap persetujuan dan sokongan tinggi pada permulaan. Tetapi ini boleh menurun dari semasa ke semasa apabila rakyat mula menilai tindakan dan dasar kerajaan. Sehingga ke hari ini tidak terlalu banyak boleh dibincangkan tentang kejayaan pemerintahan Anwar Ibrahim selain menggantikan konsep keluarga Malaysia kepada kerajaan Malaysia Madani. Hanya di beberapa minggu awal pentadbiran beliau, nilai ringgit menunjukkan peningkatan. Namun selepas itu, harapan ringgit terus mengukuh tidak menjadi kenyataan, di mana terus lemah sehingga ke hari ini. Kos sara hidup pula semakin membebankan rakyat. Bahkan isu telur ayam di pasaran belum lagi selesai. Walau apapun cabaran mendatang, kerajaan perpaduan terus mengharunginya. Cabaran utama ialah dari sudut pengurusan ekonomi. Kerajaan perpaduan perlu menghadapi pelbagai cabaran yang terjadi dalam ekonomi global. Gangguan rangkaian bekalan, tekanan inflasi dan ketegangan geopolitik merupakan antara cabaran terbesar dalam mengurus ekonomi negara. Gangguan rangkaian bekalan kesan daripada pandemik adalah masalah serius kepada ekonomi negara. Hal ini kerana ada barangan dihasilkan bergantung kepada bahan mentah yang diimport dari luar. Hal ini boleh melihat peningkatan harga barang dan kekurangan bekalan di pasaran. Sekiranya gangguan ini berpanjangan, ia boleh memberi kesan buruk kepada penjual, pengeluar dan pengguna. Oleh itu adalah penting bagi kerajaan menangani isu rantaian bekalan ini secara berkesan dengan dasar dan penyelesaian secepat mungkin untuk meminimumkan kesan buruk terhadap ekonomi negara. Tekanan inflasi juga menjadi salah satu cabaran dihadapi kerajaan perpaduan. Tekanan inflasi disambung faktor peningkatan kos pengeluaran menyukarkan lagi perniagaan untuk menghasilkan produk yang murah dan kualiti. Kesan yang paling ketara ialah kenaikan harga barang, terutama barang keperluan utama rakyat. Baik.